Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kita akan belajar tentang pembangunan algoritma, iaitu ciri-ciri sort. Kita akan fokus kepada bubble sort. Okey, akhir pembelajaran pelajar dapat kenal pasti ciri-ciri sort dan mengetahui konsep bubble sort itu. Okey, so sort ni sebenarnya ialah satu proses kita nak isi ataupun kita nak susun sama ada secara menaik ataupun menurun. Sort ni ada dua. Okey, bubble dengan bucket sort. Persamaan antara bubble dengan bucket, of course lah, ianya merupakan satu proses untuk menyusun ataupun mengisi nombor secara menaik ataupun menurun. Okey, jadi bubble sort ni membandingkan dua item yang bersebelahan. Tapi kalau bucket tu dia mengasingkan item dalam senarai tertentu ke dalam bardi. Okey, sebab tu panggil bucket, dia ada bardi dekat situ. Jadi proses bubble sort itu, kalau urutan menaik, item pertama kita perlu buat perbandingan item pertama dengan item kedua, adakah lebih besar. So kalau lebih besar, kita akan switch tempat mereka. Kalau urutan menurun pula, kita perlu buat perbandingan lebih kecil. Sekiranya perbandingan itu benar, lebih kecil itu benar, kedudukan item itu kita akan switch. Okey, akan bertukar. Tapi kalau bucket sort ni, item dalam bardi akan diisi dan disusun semula ke dalam senarai. Kemudian bardi, bilangan bardi yang ditentukan itu ditentukan oleh programmer tersebut. Okey, sama ada dia nak berapa bilangan dia. So depends on programmer. Alright. Itu ialah perbezaan antara bucket dengan bubble sort. So cikgu akan ajar tentang macam manakah konsepnya. Alright, so konsepnya kita ada satu nombor, kita nak isi secara menurun. So kalau menurun, dia kata apa? Nilainya perlulah lebih kecil. Okey, so kita tengok. Mula-mula kita perlu bandingkan kosong dan juga satu. Okey, so kosong dengan satu, okey, indeks. Okey, indeks kosong dengan indeks satu, adakah lebih kecil? So indeks kosong ialah 4, lebih kecil tak daripada satu. So kalau ianya salah ataupun tidak benar, ianya akan kekal. Okey, so nombor itu kekal lah, 41953. So ini ialah indeks kosong, 1, 2, 3, 4. Okey, kosong dengan satu kita dah buat. So sekarang kita buat perbandingan indeks 1 dengan indeks 2. Adakah lebih kecil? So 1 lebih kecil tak daripada 9? Jika ya, kita akan tukar ataupun kita akan switch tempatnya. 4 ni maintain, kemudian 9 akan pergi tempat 1, 1 akan pergi tempat 9. So kalau benar, dua nombor ini akan bertukar. Okey, so nombor 5 dengan 3 maintain. Okey, nombor 1 sudah, nombor 2 sudah. Kita bandingkan pula indeks 2 dengan indeks 3. Adakah lebih kecil? So indeks 2 berapa? 1. Bandingkan dengan indeks 3, 5. So ini benar kan? So kalau benar, kita akan tukar. So 4, 9. Kita akan tukar macam ni lah, 5, 1, 3. Kemudian kita buat perbandingan lagi, nombor 3 dengan nombor indeks 4. So indeks 3 ialah 1 lebih kecil daripada 3. Okey, so perbandingan ini benar. Okey, so kalau benar, kita akan tukar. Nombor yang terkini ialah 531, 49531. So ini baru lelaran yang pertama ataupun iteration ataupun kitaran yang pertama. Jadi ini ialah lelaran yang kedua. Kita ada nombor yang terkini 49531. Jadi kita buat perbandingan lagi antara indeks kosong dengan indeks 1, adakah lebih kecil, iaitu 4 lebih kecil tak daripada 9. Benar kan? So kalau benar, nak buat apa? Kita tukar jadi nombor dia 9, 4, 5, 3, 1. So ini ialah indeks kosong, indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan juga indeks 4. Okey, kemudian bandingkan pula 1 dengan 2. Adakah ianya lebih kecil? 4 lebih kecil daripada 5. Benar ke? Benar. So kalau benar, kita tukar. Jadi nombor dia jadi 9, 5, 4, 3, 1. Okey. Okey, tapi kita memang dah nampak susunan ni secara menurun kan, tapi komputer tak tahu tau. Jadi kita perlu buat sampai habis. Okey, so sampai habis, bandingkan pula 2 dengan indeks 3. Adakah lebih kecil? 4 lebih kecil tak daripada 3? Salah. So kalau salah, kita kekal. Nombor dia masih lagi 95431. Kemudian buat pula 3 dengan 4. 3 lebih besar 3
3 lebih kecil tak daripada 1? Salah kan? So kalau salah dia kekal. Jadi nombor dia masih lagi 95431. Okey. Tapi yang ini masih lelaran 2. Kita perlu habiskannya sampai lelaran yang ke-4. Lelaran ketiga kita perlu buat juga. Okey. Sebab apa? Sebab komputer tak tahu lelaran itu berapa. Kenapa cikgu asyik cakap komputer tak tahu kan? So kamu kena tengok video cikgu yang selepas ni. Cikgu akan terangkan melalui sudut kod dan juga carta alih. Lelaran yang ini, okey, berapakah lelarannya dalam situasi ini? Kita perlu menggunakan formula, okey, bilangan lelaran, okey, bilangan lelaran, okey, bilangan lelaran sama dengan bil.length ataupun nombor.length tolak 1. okey, maksudnya bil.length dia ada 5 lah, okey, 5 nombor tolak 1. So lelaran dia sampai 4. Okey, jadi kita perlulah buat perbandingan lagi, okey, antara 0 dengan 1. So 0 dengan 1, 9 lebih kecil daripada 5, salah. So kita kena kekal, nombor dia tetap sama 95431. Kemudian bandingkan pula 5 dengan 4. Okey, bandingkan pula 5 dengan 4. 5 dengan 4 ini, so 5 lebih kecil tak daripada 4, salah. So kalau salah kita kekal, nombor dia masih juga 95431. Bandingkan pula ini, 4 lebih kecil tak daripada 3, salah kan? So dia masih juga kekal, iaitu 95431. Kemudian bandingkan juga 3 dengan 1, so masih lagi kekal, iaitu 95431. Okey, proses ini sama juga untuk lelaran yang ke-4. Okey, so cikgu buat perbandingan 9 dengan 5 dahulu. 9 lebih kecil daripada 5, salah, jadi kekal, nombor dia 95431. Kemudian bandingkan pula 5 dengan 4. 5 lebih kecil tak daripada 4, salah, jadi nombor itu kekal, susunan dia 95431. Bandingkan pula 4 dengan 3, iaitu 4 lebih kecil tak daripada 3, salah. So kita akan kekal 95431. Kemudian bandingkan 3 dengan 1. 3 lebih kecil daripada 1, salah juga. So kalau salah kita kena kekalkan 95431. So nombor ni telah pun diisi secara menurun. Okey, maka begitulah konsepnya tentang bubble sort. Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu. Macam biasa, sekiranya ada persoalan kamu boleh type di ruangan komen. Sekian, terima kasih.